Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung bab kita di tingkatan 5 Sains KSSM. Jadi hari ini cikgu ingin berkongsi dengan kamu bagi bab yang terakhir, iaitu bab 9, iaitu teknologi angkasa lepas. Okey, cikgu akan membincangkan topik bagi 9.1, iaitu satelit. Okey, ini adalah merupakan gambar-gambar satelit yang terdapat di luar bumi kita. Ini adalah bentuk-bentuk satelit yang terdapat di luar bumi kita. Ada di antaranya adalah satelit milik Malaysia, ada juga satelit yang dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi terdapat banyak satelit yang mengelilingi bumi di dalam orbitnya sendiri. Okey, satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang juga mengorbit bumi. Ini yang cikgu maksudkan tadi yang tidak hanya bukan sahaja Malaysia sahaja yang ada satelit yang mengorbit bumi, tetapi juga semua negara yang terdapat di dalam dunia ini. Okey, terdapat banyak orbit yang mengorbit bumi. Satelit hanya akan mengorbit di dalam orbitnya sendiri. Jenis-jenis orbit satelit orbit. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit. Ini ditunjukkan di dalam rajah 9.1. Okey, rajah ini menunjukkan jenis-jenis orbit satelit. Kita ada 5 jenis di sini. Orbit yang pertama ialah yang berwarna kuning, terletak hampir sekali dengan permukaan bumi. Jadi orbit ini kita namakan orbit rendah bumi, ataupun kita namakan ia LEO. Ketinggian orbit ini ialah 180 hingga 2000 km. Okey, kemudian yang seterusnya kita lihat orbit sederhana bumi yang berwarna biru ni. Kita panggil MEO ataupun NEO. Ketinggian orbit ini ialah 2000 hingga 35,780 km. Seterusnya ialah orbit yang berbentuk elips ini, yang berwarna hijau. Ini adalah orbit geopigul. Okey, ini adalah kita panggil geostationary orbit ataupun GEO. Ketinggian orbit ini ialah 35,786 km dan sata orbit pada sata khatulistiwa. Ini adalah satu-satunya orbit yang berada di pada sata khatulistiwa. Okey, kemudian kita tengok yang titik-titik ni pula. Yang titik-titik ni nampak tak? Bulatan yang bentuk elips juga, seperti bulatan juga. Orbit geosegerak yang selain itu kita panggil geosynchronous orbit ataupun GSO, ketinggian orbit ialah 35,700
86 kilometer. Dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Ia mempunyai condong sedikit dengan satah khatulistiwa. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, iaitu yang berwarna peach ini ya. Ini adalah orbit tinggi bumi. Ini mungkin yang paling tinggi lah. Ini di setakat ini adalah yang paling jauh. Ataupun yang dikenali sebagai High Earth Orbit, HEO. So, ketinggian orbit adalah sama ataupun lebih daripada 35,780 kilometer. Okey, kalau tengok di sini, yang paling tinggi adalah orbit GSO dan orbit GEO. Okey. Seterusnya, itu adalah berkaitan tentang orbit, tentang orbit yang terdapat di luar bumi. Sekarang kita akan lihat bentuk orbit juga. Okey, bentuk-bentuk orbit. Terdapat dua bentuk orbit. Kita ada dua bentuk orbit. Kita ada dua bentuk orbit. Okey, dalam soalan nanti kita tanyalah berapakah jenis bentuk orbit, iaitu bulatan sempurna dan juga elips. Kita ada yang pertama bulatan sempurna dan kita ada bentuk elips. Ini adalah contoh bulatan sempurna, ini juga adalah contoh elips. Okey, orbit GEO, GEO tu ya, ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit NEO, NEO dan HEO, HEO ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Jadi di sini dia beri contoh HEO dan NEO ini adalah contoh orbit yang berbentuk elips. Manakala GEO adalah orbit yang berbentuk bulatan sempurna. Orbit LEO dan JSO berbentuk bulatan sempurna atau elips. Itulah adalah bentuk sempurna atau elips. Jadi ini adalah antara penerangan tentang bentuk-bentuk orbit ya. Okey, kemudian kita ada apogee dan perigee. Satu satelit dalam orbit elips. Okey. Ini untuk menerangkan kedudukan apogee dan perigee. Okey, bagi satelit yang mempunyai orbit elips, sepatutnya kita mula sini ya. Okey, bagi satelit yang mempunyai orbit elips, yang elips saja, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee ataupun apogee kita panggil, dan perigee. Okey, perigee. Contohnya seperti di dalam penajah yang ditunjukkan di bawah ni. Okey. 9.3. Saya naik sikit. Okey, kalau lihat di sini, ini adalah kedudukan bumi. Ini adalah terdapat dua jenis satelit di sini ya. Ada dua satelit. Okey, ini adalah jarak daripada titik ataupun pusat bumi ke satelit yang berdekatan, dan ini pula adalah titik daripada satelit yang lebih jauh. Jadi apa yang kita panggil apogee dengan perigee ini ialah, perigee adalah kedudukan yang berhampiran dengan bumi ataupun hampir dengan bumi, di mana radiusnya adalah lebih kecil ataupun lebih pendek. Manakala apogee pula adalah kedudukan satelit yang paling jauh. Okey. Bezanya tadi, apogee adalah kedudukan satelit yang paling dekat dari planet ataupun bintang. Manakala perigee adalah merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet ataupun bintang ataupun bumi. Okey. Ya ke? Yang mana lebih dekat, yang mana lebih
No. Alright. Okay. Hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Naik ke sikit. Okey, jenis-jenis orbit satelit, ketinggian orbit dan laju satelit adalah seperti rajah 9.4. Jadi dalam rajah ini menunjukkan contoh jenis satelit, ketinggian satelit dan juga laju satelit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Jadi ini adalah poin penting yang perlu kita fahami ya. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Untuk satelit kekal dalam orbit, hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit akan semakin berkurang. Okay? Kenapa dia berkurang? Apabila ketinggian satelit meningkat, kerana ia berada di kedudukan yang menjauhi bumi ataupun jauh daripada pusat graviti. Okay, kalau lihat di sini, HEO altitude dia berada 35,780 km. Maka laju dia adalah 11,100 km per jam. Kalau kita bandingkan dengan NEO, altitude-nya lebih jauh, lebih dekat sedikit berbanding dengan HEO tadi. Jadi dia adalah 20,200 km. Maka lajunya adalah lebih laju berbanding dengan HEO kerana altitude dia lebih dekat. Jadi lajunya adalah 13,900 km per jam. Kemudian kita lihat LEO, di mana ia menyelimuti bumi dalam bentuk bulatan. Altitude dia sangat dekat dengan bumi, iaitu 705 km sahaja. Maka laju dia adalah sangat tinggi, 27,500 km per jam. Okey, kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Bagaimana rasanya? Adakah kamu terfikir bagaimana mereka menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit? Bagaimana sebenarnya satelit ini dihantar? Okey, kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu ataupun lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Ia bukan saja untuk menghantar satelit, tetapi ia juga digunakan untuk menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Naik ke sikit. Okey, rajah 9.5 menunjukkan dua cara untuk menempatkan satelit dengan menggunakan kenderaan pelancar. Kita ada kenderaan pelancar. Okey, ada dua cara di sini. Bagaimana kenderaan pelancar dihantar ke dalam orbit. Yang pertama menggunakan trajektori roket. Jadi roket daripada bumi ini akan bergerak ke arah orbit dan meletakkan satelit di orbitnya. Okey. Dan yang ini kita panggil pindah secara terus ke orbit. Okey, cara kedua adalah orbit pindah Hall-Neck. Okey, tengok yang pertama orbit kecil yang warna hijau ini. Yang hijau itu adalah orbit kecil. Kemudian nombor 2-nya orbit pindah Hall-Neck. Itu dia pindah dari orbit kecil ni, dia pindah ke orbit pindah Hall-Neck. Kemudian dari pembakaran di apogee orbit besar, tengok dia pindah ke warna merah pula.
Tengok di mana pembakaran di apogee. Di sini pula berlaku pembakaran di perigi. Ingat tak yang kita belajar tadi tentang apogee dan perigi? Apogee tadi berdekatan dengan bumi, manakala perigi, manakala apogee pula kedudukan yang jauh daripada bumi. Okey. Di mana berlakunya pembakaran ini di apogee ataupun di perigi, maka di situ berlakunya orbit pindah. Okey. Okey, kenderaan pelancar dibahagikan kepada dua jenis pula, iaitu yang pertama, kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, iaitu Expendable Launch Vehicle ataupun kita panggil ELV. Dan yang kedua pula ialah kenderaan pelancar guna semula. Bermaksud kita boleh guna semula pelancar ni, itu kita namakan Reusable Launch Vehicle ataupun RLV. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar bagi ELV. Okey, ELV bentuknya seperti ini roketnya. Kemudian ini pula adalah RLV yang lebih besar, lebih besar. Antara dua ni, ELV ini saja yang kita gunakan sekali sahaja. Okey, manakala yang RLV ini kita boleh guna semula beberapa kali. Okey, sekarang kita nak lihat stesen angkasa antarabangsa pula. Kita nak lihat fungsi dia terlebih dahulu. Okey, maksudnya di angkasa sana kita ada stesen kita sendiri. Okey, stesen angkasa antarabangsa ataupun dikenali sebagai ISS, International Station Space. Kurang nama tentu. Okey, merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA, ini yang lebih terkenal, NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA Jepun, ESA Eropah dan CSA Kanada. Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukr Al-Masri bin Syekh Mustafa adalah rakyat Malaysia yang pertama sampai di ISS. Mari jalankan aktiviti 95 bagi memahami fungsi dan kehidupan angkasawan di ISS. Kita ada beberapa rakaman yang terdapat di dalam buku teks. Kamu boleh tengok gambar dan rakaman video semasa mereka berada di dalam stesen angkasa antarabangsa. Ini pula merupakan gambaran luar. Daripada jauh kita dapat tangkap gambaran luar bagi stesen angkasa antarabangsa. Manusia terdapat di dalam sini lah, yang tengah-tengah ni. Ini dia punya yang ni dia. Ini tak ada manusia. Okey, keadaan sifar graviti. Bila kamu berada di angkasa lepas, kamu akan dapati kamu akan melayang-layang. Sebab di angkasa lepas tidak ada daya graviti. Jadi sifar graviti adalah kesan dan tiada kesan daya. Kesan ketara daya graviti didasari. Contohnya, keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman indoor skydiving. Ini kita boleh merasai sendiri bagaimana rasanya kita terapung.
beserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya, tetapi pada arah yang bertentangan. Oleh itu, tiada kesan ketara daya graviti yang dapat dirasai. Bolehlah berkunjung ke kawasan ini ke tempat ini sekiranya berminat dengan skydiving. Okey, kaedah menjejaki stesen angkasa. Kekerapan ISS ataupun stesen angkasa lepas mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan juga laju ISS. Okey, mengira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, ini adalah formula yang kita gunakan untuk mengira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Contoh dia adalah kita gunakan data ketinggian orbit dan laju stesen angkasa ISS seperti dalam aktiviti 92 dalam buku teks serta jejari bumi 6.37 darab 10.9 meter untuk mengira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, tempoh orbit T adalah formulanya panjang orbit dibahagi dengan laju satelit. Okey, jadi panjang orbit adalah 2 pi darab ketinggian orbit tambah jari bumi dibahagi dengan laju satelit. Jadi kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari boleh dikira dengan menggunakan formula ini. Jadi 86,400 second satu hari bahagi dengan tempoh orbit. Okey, seterusnya menjejaki kedudukan stesen angkasa dengan menggunakan aplikasi Kinetic Data. Okey, perhatikan dan kena pasti kedudukan ISS seperti dalam gambar-gambarnya. Gambar dia agak kabur. Dan pemerhati dalam gambar foto tangkapan skrin pada telefon pintar. Ini lokasi saya. Kita berada di saya ni berada di Kuala Lumpur. Jadi kedudukannya adalah di sebelah ni. Cuma dia di atas. Okey, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Jadi kita ada kesan daripada perkembangan yang pesat dalam teknologi angkasa lepas. Di antara kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas termasuklah bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk yang semakin bertambah. Bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk merupakan satelit yang tidak berfungsi. Bahagian ELD yang telah digunakan serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan juga sebagainya. Jadi ini semua yang dikatakan sebagai bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk. Kalau lihat di dalam gambar ni pun kita nampak begitu banyak space junk ataupun bahan buangan pada orbit. Segera. Setiap titik mewakili satelit ataupun spacecraft. Jadi sangat banyak yang mengelilingi bumi sudah.
Okey, menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space jam dari NASA, 95% atau 100 daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space jam, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space jam. Ini adalah bahaya. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space jam. Jadi kalau space jam berlanggar dengan satelit, maka akan menyebabkan satelit itu pecah ataupun rosak semasa pelanggaran berlaku. Jadi serpihan itu juga akan menyumbang kepada penghasilan space jam yang lebih banyak. Jadi peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan juga bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Jadi rasanya sampai di sini sajalah perkongsian yang dapat cikgu berikan, dan semoga memberi manfaat kepada semua pihak, semua pelajar yang sedang mengulang kaji di luar sana, dan pastikan anda sentiasa faham term-term dan ingat formula-formula yang telah diberikan tadi. Okey, rasanya sampai di sini saja. Terima kasih and bye-bye. Jangan lupa like, share and subscribe dan juga komen kepada video ini. Terima kasih.